A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlam أو أجهل ويجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فإن طلقها زوجها ثلاثا إن كان حرا أو طلقتين إن كان أبدا قبل الدخول وبعده لم تحل له إلا بعد وجود 5 شرائط أحدها انقضاء عدتها منه أي المطلق والثاني تزويجها بغيره تزويجا صحيحا والثالث دخوله أي الغير بها وإصابتها بأن يولج حشفته أو قدرها من مقطوعها بقبول المرأة لا بدبورها بشرط الانتشار في الذكر وكون المولج ممن يمكن جماعه لا طفلا والرابع بينونتها منه أي الغير والخامس انقضاء عدتها منه. Baik, sambung kita punya muzakarah. Jadi perbincangan kita masih lagi dalam bab ar-raja'ah ataupun disebut dalam bahasa Melayu rujuk. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi rujuk pada istilah syarak seperti mana disebut semalam dalam takrif yang disebut oleh syarih, raddu al-mar'ati ila nikah fi iddati talaqin ghairi ba'inin ala wajhin makhsus, iaitu mengembalikan isteri kepada ikatan pernikahan ataupun kepada ikatan perkahwinan. Fi iddati talaqin, iaitu pada iddah talak, yang mana talak tersebut bukan talak bain. Jadi seperti mana semalam kita sebut talak terbahagi kepada beberapa pembahagian. Jadi dari segi salah satu pembahagiannya talak terbahagi kepada talak raja'i dan juga kepada talak raja'i dan juga kepada talak bain. Jadi syarat nak merujuk isteri tersebut, mestilah isteri itu masih lagi dalam talak raja'i, bukan talak bain. Maknanya dia mengembalikan isteri dia kepada ikatan perkahwinan, iaitu daripada keadaan tidak halal untuk dia mengambil keseronokan daripada isteri dia kepada halal dia ambil keseronokan. Sebab seorang isteri yang bila seseorang tu berkahwin, maka halal untuk dia istimta', dia ambil keseronokan daripada isteri. Tetapi bila dia ceraikan isteri dia, maka tidak halal. Istimta' tadi dibolehkan, sekarang tidak lagi dibolehkan disebabkan dia menceraikan isteri dia. Ini kata talak raja'i. Jadi untuk menghalalkan balik istimta' tersebut, maka dengan cara merujuk semula isteri tadi. Tapi dengan syaratlah masih di dalam tempoh iddah. Adapun jika tempoh iddah tu dah berakhir, maka isteri yang tadi itu dia jadi perempuan yang mutallaqah, bain, talak yang perempuan yang dicerai, dia masuk dalam kumpulan bainunah sughra. Dia jadi maknanya kalau suami itu nak bersama balik dengan isteri itu, dia kena kahwin balik dengan akad yang baru dan juga dengan mahar yang baru. Itu kalau dah habis iddah. Baik.
Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, antara yang kita sebut semalam iaitu berkaitan dengan jumlah talak. Jadi suami yang merdeka dia mempunyai tiga talak. Dan suami yang suami hamba, lelaki yang hamba, suami hamba, dia memiliki 2 sahaja talak. Jadi seorang suami yang telah menceraikan isteri dia dengan talak 1 contoh dia, kemudian dia rujuk semula isteri tersebut, maka dia punya jumlah talak yang masih berbaki hanya 2. Baik, begitu juga kalau suami tadi dia tak rujuk isteri dia, maknanya dia cerai dengan talak 1, lepas tu iddah isteri tu habis iddah isteri itu, dan selepas habis iddah dia kahwin semula dengan isteri tadi dengan perkahwinan yang baru, akad baru dan juga mahar yang baru. Baik, persoalan dia, adakah talak dia dengan isteri tadi itu masih lagi tinggal 2 ataupun kembali kepada 3? Jawapan dia masih lagi berbaki 2 talak sahaja dengan isteri itu. Sama ada perempuan tadi dia dah kahwin lain ataupun tidak. Kahwin lain macam mana? Habis iddah dia kahwin dengan lelaki lain. Dengan lelaki tu, lepas tu lelaki tu mati. Suami baru tu mati. Lepas habis iddah mati tu, suami yang pertama tadi kesian, kahwin semula dengan perempuan, dengan isteri tadi. Jadi bila dah kahwin semula, dia punya talak sama juga, tinggal 2. Kalau dia cerai dengan talak 2, maksudnya talak dia tinggal 1. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Okey. Dan anak tak berkenaan begitu juga, kena ulang sikit, begitu juga kalau dia ceraikan isteri dengan talak 2. Kalau dia ceraikan isteri dengan talak 2 kemudian dia rujuk semula, ataupun selepas habis iddah dia kahwin semula dengan bekas isteri dia tadi, jadi dia punya talak tinggal 1 ni. Kalau ini masalah kalau dia ceraikan dengan talak 2, maksudnya dengan talak isteri dengan talak raj'i, iaitu talak yang mana dia boleh rujuk semula isteri dia. Adapun kalau dia ceraikan dengan talak 3 terus, jadi seorang kita bincang sekarang ni lelaki merdeka lah. Lelaki merdeka maknanya dia ada 3, dia memiliki 3 talak. Jadi bila si suami ni dia ceraikan, dia habiskan terus talak yang dia ada. Dia ceraikan isteri dia, aku ceraikan kamu dengan talak 3. Jadi perempuan ni kita kata apa ni, talak bain kubra. Talak bain ada 2, bain sughra, dengan bain kubra. Jadi talak 3 ni bain kubra. Jadi bain kubra ni suami dia tak boleh lagi nak berkahwin dengan bekas suami, tak boleh nak bersama, tak boleh nak kahwin dengan bekas isteri dia kecuali 5 syarat. Ini yang kita akan baca ni lah. Masalah dia ceraikan isteri dengan talak 3. Tu bagi lelaki yang merdeka. Kalau lelaki yang hamba, dia ceraikan isteri dia dengan talak 2. Dengan 2 talak habis. Itu dikira sebagai bain kubra. Baik, kita masuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuma satu lagi yang kita sebut semalam, dalam mazhab kita Syafi'i, rujuk mestilah dengan lafaz. Rujuk mestilah dengan lafaz, tidak boleh dengan fa'il, sebab dia jadi setengah mazhab, maknanya bukan setengah mazhab, maknanya 3 mazhab lagi, iaitu mazhab jumhur, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mengatakan boleh untuk rujuk dengan perbuatan. Dia masalah perbuatan dengan qaul ataupun rujuk dengan qaul ataupun dengan fa'il. Dalam mazhab kita dengan qaul sahaja. Dengan qaul sahaja. Contoh cakap rajak tuki ataupun irtajak tuki. Adapun mazhab jumhur, mazhab Hanafi, mazhab Hambali dan juga mazhab Maliki, boleh untuk merujuk isteri dengan fa'il. Boleh merujuk isteri dengan fa'il. Wasallallahu Muhammad. Kemudian berkenaan dengan fa'il ni pula, dia terbagi kepada 2 lah. Sama ada muqaddimah bagi jima' ataupun dengan jima'. Di sini ada tafsilan dia. Di sisi mazhab jumhur dia ada tafsilan.
Yang paling kita kata paling mudah sekali mazhab Hanafi, yang mana mazhab Hanafi sama ada dengan jima' ataupun dengan muqaddimah jima'. Sama ada dengan jima' ataupun muqaddimah jima', sama ada dengan niat ataupun tidak. Tak silap ana, saya ingat ana, sama ada dengan niat ataupun tidak. Itu dah dikira sebagai rujuk. Adapun mazhab Maliki dia kena dengan niat. Mazhab Maliki dengan niat. Ada tafsir lagi lah. Yang nak ingat dia mazhab Maliki dengan niat. Adapun mazhab Hambali, Muhammad Samad, saya ringkasnya, dia muqaddimah jima' tak boleh. Muqaddimah jima' tak kira, dia jima'. Dengan jima' boleh. Dengan niat ataupun tidak, ana tak ingat. Itu mazhab Hambali. Itu dia ada tafsiran, ada tafsil di situ. Ada dia punya pendetailan dia. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu berkenaan dengan rujuk. Rujuk dalam mazhab kita mestilah dengan qaul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, ini kita sambung yang kita nak baca hari ini. Kata musannif rahimahullah, fa in talaqaha zawjuha, maka jika mentolak akan isteri itu zawjuha oleh suaminya, salasan, dia tolak dengan 3 talak, dengan talak 3. In kana hurran, ini talak 3 tu jika si suami itu orang yang merdeka. Au talqataini, ataupun si suami itu cerai isteri dengan talak 2. Maknanya ni habis suami dia habis terus talak. In kana abdan, dengan talak 2 jika suami itu hamba. Sebab hamba dia paling banyak dia ada talak pun 2 je. Jadi kira talak 2 tu di sisi hamba tu kira talak bain kubra dah. Jadi kalau suami, cuma ini kita fokus kepada ana cakap ni, ana akan sebut berkenaan dengan hak merdeka je lah. Dan jika suami dia ceraikan isteri dia dengan talak 3 sebelum dukhul, qabla dukhul wa ba'dahu, sebelum dukhul ataupun selepas dukhul dan selepas dukhul. Maksudnya sebelum dia bersama dengan isteri dia ataupun selepas dia bersama dengan isteri dia. Lam tahilla lahu illa ba'da wujudi khamsi syara'ita, maka tidak halal si isteri itu bagi suami tadi kecuali selepas adanya 5 syarat. Kecuali selepas adanya 5 syarat. Yang pertama, ahaduha, syarat yang pertama, inqida'u iddatiha minhu, yakni berakhirnya ataupun habisnya iddah si isteri tadi daripada suami yang mentalakkan dia tu. Minhu ay minal mutalliq. Itu dia nak tafsirkan dhamir hu tu. Minhu dia nak tafsirkan dhamir ay al-mutalliqi. Itu satu. Wasani, syarat yang kedua, tazwijuha bighairihi tazwijan sahihan. Maknanya kita kata berkahwinnya perempuan tersebut dengan lelaki yang lain, dengan suami yang lain. Isteri dia tadi, maknanya satu dia kena tunggu habis iddah lah, bagi suami dia dah ceraikan dia. Jadi nanti bab iddah kita akan mengaji lah, dia terbahagi kepada beberapa pula. Jadi dia dah kena cerai, kita katalah nama Ali dan juga Zainab. Jadi Zainab ni dah kena cerai dengan Ali dengan talak 3. Lepas tu iddah pun dah habis. Iddah dah habis. Lepas tu Zainab kahwin pula dengan Ahmad. Maknanya ni maksud dia tazwijuha bi ghairihi, dia kahwin dengan orang lain. Syarat kedua, tazwijan sahihan. Dan perkahwinan tu pula perkahwinan yang sahih lah, bukan perkahwinan yang fasid. Baik. Dan yang ketiga, wasalisu, yang ketiga, dukhuluhu ay al-ghairi, tafsir dhamir. Dukhul maksudnya jima' lah. Jima'nya suami baru tu akan isteri tu.
Kan Zainab, maknanya Ahmad jima' Zainab. Wa isabatuhu. Wa isabatuhu tu disebut dalam tu ataf tafsir. Maksudnya itulah isabah tu, maksudnya dia dah suami baru tu jima' isteri tu. Wah, masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu dia nak dukhuluhu biha wa isabatuha bi an. Ni nak taswir bagi isabah. Bi an yulija hasyafatahu au qadraha min maqtu'iha, dengan bahawasa dia memasukkan suami tadi ni, suami baru ni, kita kata Ahmad ni, dia memasukkan hasyafah dia, masuk ke kepala zakar tu, ataupun qadarnya, qadar kepala zakar daripada orang yang terputus kepala zakar dia. Ni orang yang terputus kepala zakar dia, maka dikodarkan panjang kepala zakar dia itulah. Dia masukkan biqubulil mar'ati la biduburiha. Dia masukkan dengan kepala zakar dia, tu sekurang-kurang kadarnya lah, masuk di dalam kubul perempuan, ni kubul isteri dia, bukan dubur. Bukan dubur. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian memang syarat suami kena bawa masuk ke? Memang syarat suami kena bawa masuk hasyafah tu ke? Ataupun kalau suami tak bawa masuk, maknanya suami hanya berbaring saja, ataupun suami duduk, isteri yang masukkan. Adakah macam tu pun boleh juga? Macam tu pun boleh juga dikira juga. Sebab tu dalam hasyiah kata qauluhu bi an yulija ila akhirih taswirun lil isabah lakin ilajuhu laisa biqaidin. Tetapi ilaj suami memasukkan zakar dia tu, itu tidak kena dikait. Bal law alat alaihi. Bahkan kalau meninggi isteri ke atasnya. Maknanya kalau kita kata cara biasa, isteri duduk di bawah, maknanya suami menunggang, tapi yang ni suami ditunggang, maknanya suami duduk bawah, isteri duduk atas. Wa adkhalat hasyafatahu fi farjiha kafa, itu pun dah memada. Dalam kitab fiqh dia bahas semua. Walau alat alaihi wa adkhalat hasyafatahu fi farjiha kafa walau naiman. Suami malam-malam tidur. Okey. Suami tidur. Lepas tu bini bawa masuk. Pun memada agak. Dan andai dia. Walau naiman, walaupun si suami itu tidur. Suami duduk tidur tapi benar tu tak tidur. Okey, walau naiman. Kama annau idza aulaja kafa walau naimah. Begitu juga bini tidur. Tadi suami tidur. Malam tadi minum kopi 4 misai. Lepas tu dia tidur, dia punya tu tak tidur, lepas tu isteri dia bawa masuk, ataupun isteri tidur, suami yang jima' isteri dia tu, itu pun boleh juga, ataupun kedua-dua tidur. Walau kana naimain wan qalaba ahaduhuma alal akhar. Cerita habis lah ni. Jadi tak tahulah pakat-pakat tidur tak pakai baju, pakat-pakat kita tasawur dua-dua telanjang, lepas tu pakat golek, jadi cerita masuk. Pun sama juga, wada khala zakaruhu fi farjiha kafa. Jadi maknanya faham sini tak syarat pun qasad. Fala yushtaratu qasdun minhuma wala min ahadihima.
Maka bila faham daripada takrir di belakang ni, penjelasan di belakang ni, maka tidak disyaratkan qasad daripada kedua-duanya dan tidak juga daripada salah satu daripada keduanya. Itu pun dah memada dah. Cukup dah macam tu. Tak betul dah kan? Baik. Dan adakah syarat inzal? Tak disyaratkan inzal. Tak disyaratkan inzal. Dan juga tak apa ni, walaupun kalau dia balut zakar dia sekalipun. Kalau sekarang ni dia pakai kondom contohnya. Ataupun dia balut zakar dia. Pun itu pun apa sana memada dah. Qaulu hasyafatahu ay walau kana 'alaiha hailun, walaupun ada atas hasyafah tu ada hail, ka'an laffa 'alaiha khirqah, dia balut dengan khirqah, dengan apa ni, kain, walau bila inzal, walaupun dengan ketiadaan inzal. Walaupun tak, kita kata tak keluar mani. Itu kira dah, maknanya dah tahakkuk dah lah, dah jadi dah, syarat yang ketiga ni ada. Maksudnya dah isabah, maknanya kira suami tu dah kira dukhul dengan isteri dia ni. Ada 3 syarat lah. Maknanya kalau tadi cerita kita tadi Ahmad dengan Zainab. Ahmad dengan Zainab. Sekarang ni Zainab ni dicerai talak 3 oleh Ali. Jadi kita kata Ali tak boleh nak kahwin dengan Zainab kecuali ada 5 syarat. Syarat yang pertama, habis iddah Zainab daripada Ali. Lepas tu Zainab kahwin dengan suami baru. Lepas tu Zainab dah disetubuhi dengan suami baru Ahmad ni. Okey, ni 3 syarat. Ada lagi 2 syarat. Baik. Kemudian tak habis lagi ni. Apa pasal Sayyidina Ahmad? Bisyarti la biduburiha, tidak didubur, dia nak dikubul. Dukhul tu fil kubul, tidak didubur. Bisyarti, dengan syarat al-intishar fi zakar, dengan syarat intishar, dengan syarat zakar kerah. Kalau tak kerah, maknanya kalau tak kerah tak jadi. Kalau dia paksa masuk. Kalau dia paksa masuk. Okey. Mana buang salah saya nama. La dalam Syiah okey, fala yahsulu bihi at-tahlil kama la yahsulu bihi tahsin. Ni masalah tahsin, masalah muhsan dengan tak muhsan ni kot. Tak pasti, kita nak tengok balik. Wala yahsulu bihi tahsin. Kita tengok belakang nanti bab masalah tahsin tu, muhsanah tak muhsanah ni. Kita nak tengok balik lah. Baik. Baik. Okey. Sambung tadi, bisyarti al-intishar, dengan syarat intishar fi zakar. Bisyarti al-intishar wa kauni, nak baca kaunu di silap. Bisyarti al-intishar fi zakar wa kaunil mulij mimman yumkinu jima'uhu la tiflan. Jadi syarat dia, dengan syarat dia masukkan hasyafah tadi ataupun kadar hasyafah bagi orang yang terpotong hasyafah dia, dia masukkan hasyafah dengan syarat intishar. Intishar pada zakar. Dengan syarat zakar dia kerah. Kerah bil fi'li. Kerah sungguh. Bukan kerah bil quwah. Alal asah. Faham kan kerah bil fi'li dengan kerah bil quwah?
Baik. Itu dia kata ai bil fi'li la bil quwwah dalam hasyiah tu. Alal asah kama afhamahu kalamul aksarin. Ya. Jadi bil fi'li maknanya kerah betul ya. Kalau bil quwwah sekarang ni anta pun bil quwwah. Maknanya dia boleh. Okey. Maknanya bil fi'li maknanya kata kerah betul. Seperti mana yang memberi faham oleh kalam al-aksarin. Wa sarraha bihi Syekh Abu Hamid wa sahibul madhab wal bayan wa ghairuhum fama qila anna lil intishar bil fi'li lam yakul bihi ahadun mardud. Maka apa yang maknanya ada yang mengatakan maknanya al-intishar bil fi'li ni tak ada seorang pun cakap. Jadi dia sebut Imam Bajuri, dan apa yang dikatakan bahasanya intishar bil fi'l tu tidak ada seorang pun daripada ulama yang mengatakan mardud kataan tu. Wa qala Zarkashi rahimahullah wa laysa lana nikahun yatawaqqafu 'ala al-intishar illa hadha. Ini satu masalah ni. Di sini disyaratkan intishar. Lepas tu intishar tu pula memang nak kena betul-betul yang kata intishar yang nak kata memang intishar sungguh ke, kuat ke, kan? Kata kerah betul ke, ataupun maknanya dia kira kerah pun, walaupun tak betul-betul kerah pun kira boleh dah. Jadi kalau tak betul-betul kerah pun boleh dah. Maknanya cukup ada intishar dhaif. Itu kata Muhasyi wa yakfi al-intishar dhaif. Wa in ista'ana bi usbu'ihi au usbu'iha walau khasiyan. Boleh. Maknanya dia dah intishar dah. Maknanya kita katalah tak 100% lagi, baru 70%, 80%. Jadi nak masukkan tu dia isti'anah dengan tangan dia. Isti'anah dengan tangan dia ataupun dengan tangan isteri dia. Isteri dia yang bantu. Walaupun khosiyan, walaupun kita kata perempuan laki tu laki khosi yang terpotong dia punya buah zakar dia kan. Bukan khosi, orang yang dikasih ya. Dikasih. Tapi sebelum ni disebut khosi yang terpotong buah zakar kalau tak silap ana. Jadi kalau suami itu syalal ataupun ada penyakit mati pucuk, kalau suami itu dia punya zakar lumpuh, tak boleh naik lah kita kata, ataupun dia tu mati pucuk, jadi waktu tu tak sah lah nak tahlil, tak boleh lah, tak jadilah kita kata suami yang wasana sama. Kalau lah dia dicerai dengan suami tu pun, maka si isteri tadi Zainab ni tak boleh kembali kepada Ali. Faham? Kalau dicerai oleh Ahmad ataupun Ahmad tu mati, dia lepas habis iddah, dia tak boleh kembali kepada Ali. Ali tak boleh menikah dengan dia balik. Sebab apa? Tak berlaku. Tak ada syarat ni. Intishar ni tak ada. Ataupun dia tak bersama. Betul kata fa'idha lam yantashir li syalalin aw unnatin aw ghairihima lam yasih at-tahlil. Hatta law adkhala salim, sehingga kan kalaulah ada orang yang dia tak sakit, dia tak mati pucuk pun. Dia tak mati pucuk, tapi ketika dia nak bersama tu, katalah dia punya tu tak naik dan dia masukkan dengan dia punya tangan, dengan jari dia, tapi tak ada intishar. Sebab dia syarat intishar, lam yahsul at-tahlil. Walau adkhala salimu zakarahu bi usbu'ihi min ghairi intisharin lam yahsul at-tahlil. Tahlil ni maknanya nak menghalalkan balik perempuan tu bagi suami lama tu. Kita sebut Cina buta tu kan. Baik. Jadi dan syarat lagi Allah SWT habis situ, dan syarat lagi dia kata dengan syarat intishar pada laki-laki wa kaunil mulij, dan dengan syarat keadaan mulij tu, orang yang memasukkan zakar dia tu orang yang mimman yumkinu jima'uhu, daripada orang yang mungkin untuk dia berjima'. Maknanya dia bukan budak-budak. Dia bukan
Budak-budak katalah kalau si perempuan tu kahwin dengan budak. Dia kahwin dengan budak. Adakah budak tu boleh jadi muhallil? Tak boleh. Sebab budak tu tak boleh jima' lagi. Itu syarat dia mulij tu mimman yumkinu jima'uhu. Daripada orang yang mungkin untuk mungkin untuk jima'. La tiflan. Bukannya orang tu bukannya budak-budak. Bukannya mulij tu budak. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, wa bainunatuha minhu minal ghair. Maksud bainunah tu maknanya putuslah. Putusnya perempuan tu maknanya dia dicerai lah. Dicerai daripada suami baru. Suami yang lain tu maknanya suami baru. Nah, kita kata tadi, kita buat contoh tadi Ali. Lepas tu Zainab. Lepas tu Zainab kahwin pula dengan Ahmad kan, lepas dicerai dengan Ali. Jadi Zainab ni dicerai pula oleh Ali. Oleh Ahmad. Itu syarat yang keempat. Wal khamis inqidha'u iddatiha minhu. Habisnya iddah isteri ni, Zainab ni, daripada suami baru ni. Dalam cerita kita ni Ahmad lah. Lepas dia dicerai, lepas tu habis iddah, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dah cukup dah 5 syarat ni, barulah Ahmad boleh barulah Ali boleh kahwin semula dengan Fatimah. Dan pada ketika ni bila Ali berkahwin dengan Fatimah, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, talak dia ada 3 balik. Talak dia ada 3 balik. Boleh faham? Kemudian kembali kepada syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga disebut tazwijuha bighairihi tazwijan sahihan. Iaitu si isteri tu yang dicerai oleh suami yang pertama tu, untuk dia bersama balik dengan suami yang pertama. Isteri ni dicerai talak 3 oleh suami yang pertama. Jadi untuk dia bersama balik dengan suami yang pertama, mestilah dia berkahwin. Syarat dia yang kedua, dia berkahwin dengan seorang lelaki, suami baru, dan perkahwinan tu sebagai perkahwinan yang sahih, bukan perkahwinan yang rosak. Baik, macam mana perkahwinan yang rosak? Jadi kita tengok dekat qauluhu tazwijan sahihan. Tengok qauluhu wasani tazwijuha bighairihi. Lepas tu kat bawah tu ada tazwijan sahihan. Wal ayli annahu ta'ala alaqal hilla bin nikah wa huwa al hildu innama yatanawalu an nikah sahih wa kharaja bit tazwij ma law wuti'at bi milkil yamin aw bi syubhah. Itu tak dikira. Kalau dijima' dengan milkul yamin, jadi hamba, ataupun dengan syubhah, tak dikira. Wa kharaja bis sahihi at-tazwijul fasid. Kat situ. Dan keluar dengan kata sahih, kahwinan yang sahih, iaitu perkahwinan yang fasid. Macam mana perkahwinan yang fasid? Kama law syurita ala az-zawji tsani fi sulbil aqdi annahu idza wati'a talaqa au fala nikaha bainahuma. Seperti bahawa disyaratkan ke atas suami yang pertama, suami yang kedua, disyaratkan ni, contohnya tadi Ali diceraikan Zainab dengan talak 3. Jadi sekarang ni Ali dia nak balik kat Zainab. Dah pisah tu rasa sayang pula, tapi dah cerai dengan talak 3. Jadi sekarang ni depa cari seorang untuk kahwin dengan Zainab. Jadi Ahmad ni dia dah disuruh kahwin dengan Zainab, tapi dia letak syarat. Disyaratkan pada diletak syarat ni di dalam akad. Disyaratkan atas suami yang kedua fisul bil akdi, di dalam akad tu. Apa isyaratkan? Apabila si suami yang baru ni, Ahmad ni,
jima' isteri dia, iaitu Zainab ni, maka waktu tu isteri dia tu akan tertalak. Ataupun dah tidak ada nikah dah. Bila dia dah berjima', maka dah tidak ada pernikahan antara kedua-duanya. Disyaratkan macam tu. Jadi syarat ni, fa inna hadza syarta yufsidun nikah. Syarat ni merosakkan nikah perkahwinan tadi. Faham? Jadi tak jadi tahlil. Di sini tak sebab syarat dia mesti tazwij yang sahih. Adapun sini tazwij fasid. Maka fala yasihu tahlil. Nampak? Tak sah tahlil. Dia kalau dia syarat dalam akad, tak sah tahlil. Yang ni yang tak boleh. Yang ni yang haram. Yang ni yang haram. Jadi yang ni lah yang kita sebut tadi yang tak boleh, itu maknanya syarat pada suami yang kedua tu, syarat kita syaratkan dalam akad terus. Ini yang yang merosakkan nikah dan tidak jadi tahlil, dan yang inilah makna inilah yang ditanggungan ataupun ditafsirkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi melaknat muhallil dan juga muhallalalah. Dalam satu hadis Nabi dia sebut sini wa ala hadza, ni wa ala hadza ataupun tafsir ni ataupun wa ala hadza at-takrir ni yuhmal, ditanggungkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhmal qaulu sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-muhallila, suami baru. Muhallila tu tulis suami baru. Wal muhallalalah, itu suami lama. Allah Ta'ala laknat muhallil, iaitu suami hak baru tu, dan muhallalalah yang dihalalkan baginya, itu suami lama. Allah laknat kedua-duanya. Jadi ditanggungkan hadis ni pada masalah yang kita sebut tadi, tafsiran tu. Maknanya disyaratkan pada suami baru, suami kedua tu yang disebut muhallil tu, syarat dalam akad. Maknanya kalau dia jima', okey, patut dia talak isteri dia tu. Ataupun bila dia jima', maka tidak ada lagi dah nikah perkahwinan. Adapun kalau depa sepakat yang tu tak ada masalah, tu tak merosakkan nikah. Bi khilafi ma law tawata'u ala zalika qabla al-aqdi. Bersalahan kalau mereka tu bersepakat atas yang demikian. Depa sepakatlah nanti hang dah jima' apa semua tu, dah jima' dia, cerailah kan dia. Contohnya dia sepakat, tapi dia tak syaratkan. Cuma depa sepakat macam tu. Bi khilafi ma law tawata'u ala zalika qabla al-aqdi summa aqadu min ghairi syartin. Kemudian mereka buat akad tanpa syarat tersebut. Jadi yang tu daklah, yang tu sah tahlil. Itu sah tahlil. Tapi anda tahu okey. Baik. Ya. Okey, kalau bincang luar tak syarat. Wah, itulah yang dengar makruh. Dia tak haram. Makruh. Yang nak dengar makruh lah. Buah masalah Sayyidina Ahmad. Tapi nak tak untuk lebih lagi, nanti kita tengok kawan-kawan yang lain pula. Jadi ni ditanggunglah masalah laknat ni, ditanggungkan masalah tadi. Baik. Sekejap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada apa lagi yang dalam ni? Tengok dalam sekejap. Sebab raja'ah habis dah rasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita sambung sikit bab ilak. Boleh 10 minit, 15 minit bab ilak. Itu habis. Jadi tu 5 syarat lah. 5 syarat perempuan yang ditalak bain kubra. Ada syarat untuk dia kembali kepada suami lama dia, mesti ada 5 syarat tersebut. Adanya habis iddah dia daripada suami pertama, lepas tu dia kahwin dengan suami baru, dia telah disetubuhi suami baru, kemudian diceraikan oleh suami baru ataupun suami baru dia meninggal, kemudian habis iddah daripada suami baru tersebut. Lepas tu habis iddah tu barulah suami lama boleh berkahwin balik dengan isteri, dengan perempuan tersebut. Baik. Faslun fi ahkamil ila. Wa huwa lughatan masdaru ala yuli ilaan idza halafa. Wa syar'an halifu zawjin yasihhu talaquhu liyamtani'a min wat'i zawjatihi fi qubuliha mutlaqan aw fawqa 4 ashhur. Wa hadha ma'khuz min qawli musannif. Baik. Jadi faslun fi ahkami al-ila. Fasal pada menyatakan hukum ahkam ila. Apa dia ila? Kita tengok dulu ila. Pada lughah, ila adalah masdar ala yuli ilaan. Seperti a'ta yu'ti i'ta'an. Apa maksud dia? Idza halafa, yakni apabila suami itu apabila bersumpah seorang tu bersumpah. Dia disebut juga sebagai sebagai ila. Itu pada lughah. Pada syarak halifu zaujin yasihhu talaquhu. Sumpah suami yang sah talaknya. Sumpah suami yang sah talaknya. Maksudnya faham sini, ada suami yang talak dia tak sah. Ada suami yang talak dia tak sah. Contohnya budak-budak. Contohnya budak-budak, kita kata budak-budak ni baru berapa tahun, 7 tahun, 8 tahun, kita kata kahwin dengan perempuan. Dia tak balik lagi. Kan syarat dia kan mesti mukallaf. Jadi kalau dia lafazkan, aku ceraikan kamu dengan talak 3, esok aku ceraikan kamu dengan talak 3, esok aku ceraikan kamu dengan talak 3, talak dia tak dikira. Hatta kalau dia taklid sekalipun. Dia buat taklid kan tak jadi taklid dia tu. Sebab dia tak dikira yang talak yang dibuat ketika dia tidak mukallaf. Jadi masalah ilak ni maknanya sumpah suami yang sah talaknya. Sumpah untuk apa? Sumpah supaya liyamtani'a min wat'i zaujatihi. Dia sumpah supaya dia tegah diri dia daripada jima' isteri dia. Fi kubuliha, pada kubul isteri. Dengar okey. Dia sumpah untuk tegah diri dia daripada jima' isteri dia pada kubul mutlaqan. Dia sumpah tu mutlaqan. Wa sallallahu Muhammad. Ataupun secara itlaq. Maknanya tak Allah sallallahu Muhammad. Maknanya imtina'an mutlaqan. Maknanya dia tegah tu tegah
Maknanya tanpa dia kaitkan dengan tempoh masa. Dia kata aku tak mau jima' kamu. Ataupun dia sumpah dia tak mau jima', dia tak dikaitkan dengan masa, ataupun dia kaitkan dengan masa dan masa tersebut lebih daripada 4 bulan. Masa tersebut lebih daripada 4 bulan. Itu disebut sebagai ila. Sumpah suami yang macam tu dinamakan sebagai ila. Suami itu dinamakan mulin. Mulin. Baik. Boleh Jadi faham daripada takrif ni, kalau dia sumpah untuk tidak jima' dengan isteri dia kurang daripada 4 bulan dan ke bawah, maka dia tidak dinamakan sebagai mulin. Kau balik terkeluar ni bawah. Sekejap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan. Ni apa, Sudan. Ada. Baik. Oh. Wah, salah saya mak. Tunggu Sat. Latik tu keluar. Tak masuk. Internet dia kot. Sekejap. Masuk okey. Okey. Mana dia? Okey. Wassalamualaikum Muhammad. Jadi berkaitan dengan takrif ila. Jadi ila kalau apa ni daripada takrif ni kita dapat faham kalau Wassalamualaikum Muhammad, kalau kurang daripada 4 bulan tu jadi apa ni 4 bulan dan ke bawah, maka tidak dinamakan sebagai ila. Itu tidak dinamakan sebagai ila. Ini di sisi istilah ni tidak dinamakan sebagai ila. Jadi apa ni di zaman jahiliah dulu, jadi orang-orang jahiliah dulu kadang-kadang dia ila, dia sumpah tak mau setubuh dengan isteri dia setahun ataupun dua tahun, lama zaman jahiliah dulu. Sebab depa apa ni wasallallahu alaihi Muhammad, depa buat macam tu kadang nak dera isteri dia. Maknanya isteri dia tu orang yang berkahwin, tapi seolah-olah tak berkahwin. Tapi seolah-olah tak berkahwin pun tak dilepaskan, tak ditalakkan. Jadi suami dia wasallallahu alaihi Muhammad sumpah tak mau jima'. Jadi duk terbiak macam tu lah. Lepas tu nak kahwin dengan orang lain pun tak boleh juga. Sebab masih lagi isteri orang. Tak boleh. Jadi duk tergantung macam tu. Kan?
Jadi datang Islam dia bagi tempoh 4 bulan je. Nanti kita akan tengoklah. Kalau dia wasallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki itu dia sumpah tak mau jima' isteri lebih daripada 4 bulan, katalah setahun. Jadi syarak bagi 4 bulan sahaja wasallallahu alaihi Muhammad masa. Jadi 4 bulan tu bila sampai masa 4 bulan, jadi si isteri bolehlah dia pergi tuntut ke mahkamah, maka mahkamah akan perintahkan suami dia tu sama ada untuk dia membatalkan sumpah tadi, dengan mana dia jima' semula isteri dia dan dia bayar kafarah sumpah, ataupun dia talakkan isteri dia. Dia talakkan isteri dia. Baik. Itu berkaitan dengan hukum ahkam, sedikitlah berkaitan dengan hukum ahkam ilak yang mana kita akan tengoklah masuk nanti. Tapi wasallallahu sebelum tu kita nak masuk sikit dalam hasyiah. Tengok dekat faslun fi ahkami al-ila. Fasal pada menyatakan hukum ahkam ila. Maksudnya sumpah suami dia tak mau setubuh isteri dia lebih daripada 4 bulan. Jadi hukum ahkam ila akan disebut ay kat ta'jil. Kata Muhasyi, yang ni fasal pada menyatakan hukum ahkam ila seperti ta'jil. Al-ati wa takhyiri bainal fai'ah wa talaq. Yang ni seperti tempoh masa yang diberi tempoh masa yang diberi tangguh oleh kepada suami yang akan disebutkan nanti, ataupun takhyir pilihan kepada suami antara kembali balik jima' balik isteri dia dan ataupun dia talakkan isteri dia. Ni dalam fasal ni dia sebut pasal itulah. Kemudian apa hukum ilak ni? Jadi hukum ilak ni pakatlah haram. Wa huwa haramun. Hukum ilak ni haram kerana ada padanya minal iza. Ada padanya menyakiti perempuan. Jadi di zaman jahiliah benda ni sering berlaku lah. Macam yang kita sebut tadi, maknanya sering berlaku lelaki dia sumpah tak mau sentuh isteri dia. Saja dia nak seksa isteri dia, nak biarkan tergantung. Cuma datang Islam dia bataskan sampai 4 bulan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cuma masalah ilak ni khilaf. Maknanya perbuatan tu haram. Tapi khilaf adakah dia tu dosa kecil ataupun dosa besar. Itu kata Muhasyi rahimahullah, wa hal huwa saghiratun am kabiratun khilaf. Itu ada khilaf. Jadi di sisi Syekh Romli saghirah. Saghirah tu di sisi Syekh Romli. Jadi di sisi Syekh Romli hukum dia haram, lepas tu dosa dia dosa kecil. Adapun di sisi Ibnu Hajar haram dan hukum dia dosa besar. Okey. Adapun dalam kitab ni, ni dia sebut wal mu'tamadu annahu saghiratun kama fi syarhi Romli. Jadi kata Muhasyi Syekh wasallallahu Muhammad Syekh Bayuri di Mesir, dia banyak ikut Syekh Romli lah. Dia kata wal mu'tamad annahu saghiratun. Tadi yang pendapat mu'tamad ilak ni adalah dosa kecil seperti mana pada syarah disebut dalam syarah Romli. Lepas tu kenapa dia takhirkan wa akharahu al-musannifu anir raja'ah isyaratan ila sihhatihi minar raja'iyah. Kenapa dia takhirkan fasal ilak ni selepas fasal rujuk? Jadi dia takhirkan fasal ni sebab ada isyarat. Ada isyarat nak bagi tahu ilak ni boleh berlaku daripada perempuan yang ditalak raja'i. Maksudnya perempuan yang ditalak raja'i. Yang kita sebut lagi tu, kalau seorang perempuan tu ditalak raja'i, contohnya talak 1 ataupun talak 2. Lepas tu perempuan tu belum lagi dirujuk, tapi isteri tu dia jatuhkan talak sekali lagi. Jadi talak tu jatuh. Maknanya akan dikira lah. Maknanya dia dah ceraikan dengan talak 1. Lepas tu ketika dalam iddah, suami tu dia lafaz kata aku ceraikan kamu talak 1. Jadi jatuhlah dua talak. Jadi dalam iddah tersebut, kalau suami zihar isteri ataupun suami ilak isteri, maka dikira zihar dan juga ilak tersebut. Jadi di sini ada isyarat, dia kata wa akharahul musannif
anir raj'ah isyaratan ila sihhatihi, syarat apa ni, ada isyarat kepada sahnya ilak daripada perempuan yang perempuan yang yang ditalak raj'i. Wa kana talaqan fil jahiliyah, dan ilak ni adalah talak pada zaman jahiliyah dulu. Jadi sebelum datang Islam, ilak ni dikira sebagai talak. Wa kana talaqan fil jahiliyah. Wa sallallahu Muhammad fa ghayyara syar'u hukmahu ila ma ya'ti. Lalu datang syarak, dia tukarlah hukum. Ditukar hukum. Terputus kat mana tu? Wa kana sebelum tu lagi. Sebelum tu faham dah kan? Salah Allah salah. Okey. Andainya itu ada isyarat sah daripada perempuan yang ditalak dengan talak raj'i. Wa kana talaqan, dan adalah ilak tu talak pada zaman jahiliyah dulu. Pada zaman jahiliyah dulu dikira talak. Tapi macam berbeza pula daripada apa yang dibaca ni. Macam sebut tadi kan tergantung kan. Tapi dalam ni sebut dia merupakan talak pada jahiliyah dulu. Ni Rasulullah Sayyidina Muhammad dia kena takkid balik lah yang tu. Salah tu. Tapi dalam ni kalau ikut dalam kitab ni dia kata Rasulullah Sayyidina Muhammad ilak ni merupakan talak pada zaman jahiliyah, lepas tu datang syarak ubah. Maksudnya dia tak dikira sebagai talak. Dia tidak dikira sebagai talak. Faghayyara syar'u hukmahu ila ma yati, kepada syarak menukarkan hukum ni seperti mana yang akan datang. Wal aslu fihi qauluhu ta'ala lil ladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Itulah asal ya. Asal dalil yang menunjuk atas ilak ni adalah firman Allah Ta'ala lil ladzina yu'luna min nisaihim. Ini kepada mereka suamilah yang bersumpah. Yu'lun, sumpah tadi halifuz zauj, kepada mereka yang bersumpah tidak akan bersama, tidak akan menjima isteri-isteri mereka tu. Bagi mereka tu tarabbusu arba'ati ashhur, dia diberi tempoh tunggu masa 4 bulan. Tarabbusu diberi tempoh 4 bulan. Jadi bila sampai 4 bulan, si isteri itu dia ada pilihan, sama ada dia terus bersabar ataupun dia bawa ke pengadilan, pergi ke mahkamah. Dia pergi minta ke mahkamah, qadi ataupun hakim nanti akan suruh suami dia untuk mencerai, untuk setubuh isteri dia. Untuk setubuh isteri dia, maknanya kembali balik dan dia kena bayar. Dia kalau dia sumpah tadi, dia kena bayar ni lah. Dia kena kafarah sumpah. Ataupun kalau dia tak mau yang ni, dia kata dia tak mau setubuh juga. Dia tak mau setubuh. Jadi dia ada satu lagi pilihan. Kalau dia tak mau setubuh, dia kena ceraikan. Cerai pun tak mau. Dua-dua tak mau buat. Di waktu ni qadi yang akan ceraikan isteri tersebut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini berkaitan dengan ilak. Belah dah. Itu ya kot, ini ilak kita ambil tengah. Jadi Abu Hasan As-Sayyimat dalam takrif tadi dia kata halifu zaujin yasihu talaquhu ni, dia kata wa hadzal makna ni, dia kata wa hadzal makna ma'khudun min qaulil musannif wa idza halafa alla yata'a zaujatahu wata'an mutlaqan aw muddatan
ay aw wat'an muqayyadan bimuddah tazidu ala 4 ashhur fahuwa ay al-haliful madhkur mulin min zawjatihi sawa'un halafa billahi ta'ala wa sifatihi aw allaqa wa zawjatihi bi talaqin aw itkin ka qawlihi in wati'tuki fa anti talikun aw fa abdi hurun fa idza wati'a talaqat wa ataqal abdu. Baik. Kita berhenti situ kot. 12-18. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Esok kita habiskan ilaq. Dan kalau kita sempat masuk sikit zihar, kita akan masuk zihar sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak buat habis yang lah ni. Cukup kan? InsyaAllah. Ada soalan? Wa jazakum subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana fi khusr illa salihat wa salihat.